Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fadzakkir biqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Sesungguhnya dialah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad selaku Guru Besar SK Gombak Utara. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan SK Gombak Utara, yang dihormati Yang Dipertua PIBG, ahli jawatan kuasa PIBG, mantan Guru Besar SK Gombak Utara dan ahli keluarga Puan Hajah Yus Asima binti Man, mantan-mantan guru SK Gombak Utara, seterusnya guru-guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah dan kurnianya di atas nikmat Islam. Dengan nikmat Islam ini kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi memimpin kita semua ke jalan yang benar dan akhirnya akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang kepada kita untuk berkumpul di atas talian bagi menjayakan majlis bacaan Yasin kita pada malam ini. Semoga dengan keberkatan dan kelebihan mukjizat Al-Quran ini akan melindungi dan menjauhi kita semua daripada sebarang kecelakaan dan kemudaratan sepanjang kita menjalani kehidupan yang penuh dengan mihnah dan tribulasi di dunia ini. Seterusnya bacaan Yasin dan bacaan doa yang bakal dipimpin oleh Al-Fadilul Ustaz Mahsiswandi bin Muhammad. Nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesembuhan kepada bonda kita iaitu Puan Hajah Yus Asima binti Man dan seterusnya mengembalikan nikmat kesihatan dan kehidupan yang berpanjangan kepada kita semua. Untuk tidak melengah masa lagi, dengan ini saya mempersilakan Al-Fadilul Ustaz Mahsiswandi untuk memimpin bacaan Yasin dan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Ustaz Fairul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة شر مسيح الدجال اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Masiswandi di atas pimpinan bacaan Yasin dan doa itu tadi. Moga-moga ada di antara tangan-tangan yang mengaminkan doa itu tadi diangkat dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis diteruskan lagi dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahmi bin Ahmad Mursyid. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina sabaquna bil Islam. Okey, baik. Sepatutnya tazkirah hari ni Ustaz Sufian tapi itulah mungkin Ustaz Sufian agak letih kot. Tak apalah, saya pun tak ada masalah, insyaAllah. Bukanlah tazkirah sangat, cuma kita berkongsi lah apa yang saya tahu. Okey, kalau ada sebarang teguran ke apa, boleh lah. Okey, insyaAllah. Jadi pada malam ni tazkirah saya adalah mengenai kemuliaan Nabi SAW. Kemuliaan Nabi SAW kerana bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Dan pada Selasa minggu depan, semua mesti ingat Selasa minggu depan kita cuti lah. Maulidur Rasul. Jadi Maulidur Rasul ni kita dikhususkan lah, kalau kat Malaysia kita disambut dengan program-program tertentu yang paling banyak cuti. Alhamdulillah, bersyukur. Okey. Jadi Rasulullah SAW, guru saya pernah berkata, Ar-Rasul qabla risalah. Ar-Rasul qabla risalah. Yang bermaksud kenal Rasul sebelum mengenal risalah yang dibawa. Okey. Maksudnya ada setengah orang kadang-kadang dia bercakap, dia hanya bercakap mengenai, tak ada masalah fiqh apa semua, tapi bila bercakap dengan Nabi dia kurang. Tapi sebetulnya bercakap mengenai Nabi dulu, kenal Nabi dulu, barulah kita bercakap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang pertama lah, Rasul qabla risalah. Kemudian guru saya juga Maulana Syekh Mukhtar radhiyallahu anhu, seorang syekh dari Mesir. Beliau pun pernah menafsirkan ayat Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kata penguat. Kalau yang tahu bahasa Arab tahulah inna, sesungguhnya tu ada kata penguat. Kemudian ada la lagi, la ala, itu pun ada kata penguat. Wa innaka, dan sesungguhnya ka itu merujuk kepada Rasulullah SAW. La ala, la ala ni tertinggi. Kalau bahasa budak-budak TikTok, terpaling tinggi. Kalau bahasa Melayu salah tu grammar dia, tak boleh ada paling. Betul Cikgu Misriah. Akan salah tegur. Okey, tertinggi, teratas. Khuluqin azim. Khuluqin azim, akhlak mulia. Ataupun guru saya kata khuluq ni boleh juga membawa maksud makhluk yang hebat-hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Adakah engkau wahai Sayyidina Rasulullah SAW adalah makhluk yang tertinggi, terhebat daripada segala makhluk. Jadi sudah tentulah Rasulullah ini seorang yang mempunyai keutamaan. Lebih-lebih lagi kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Contoh orang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, stop sampai situ saja. Dia belum dikira Islam lagi. Sebab dia tidak wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dia kena gandingkan sekali Allah dengan kekasihnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sebenarnya kemuliaan yang telah Allah bagi pada Rasulullah ni, antaranya disebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Rasulullah illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat sekalian alam. Maksudnya Rasulullah ini bukan hanya pada orang Islam saja rahmatnya. Rasulullah ini rahmat juga kepada bukan Islam, non-Muslim, kepada haiwan, kepada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua adalah rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak meraih rahmat dia? Antara cara dia berbanyak menyebut kepadanya 10 kali. Jadi seorang guru saya pernah beri satu misal bagaimana orang tu mendapat rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat macam mana orang tu dapat rahmat. Jadi guru saya ada memberi contoh satu botol air. Ibaratnya botol ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air di dalamnya adalah rahmat Allah. Jadi Rasulullah itu penuh dengan rahmat, full botol lah, penuh dengan rahmat. Jadi apabila seseorang itu berselawat, maka air itu akan yang diibaratkan sebagai rahmat itulah yang kita akan dapat. Itu maksudnya air yang limpahan daripada botol itu, sebab Rasulullah itu sendiri adalah rahmat. Mendoakan, berselawat itu mendoakan lagi, tambahkan lagi rahmat. Sebenarnya rahmat itu bukan untuk Rasulullah, rahmat itu lebih kepada kembali kepada diri kita sendiri. Okey, itu berkenaan salawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia biasa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam kita, makan, minum, berkahwin, ada anak, apa semua, ada rumah dan sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beri keistimewaan, ada khasais yang tertentu. Sebab orang baca ayat Quran, ayat-ayat Quran yang berbunyi dan saya tak ingat ayat Quran berapa, tapi maksud dia Rasulullah itu illa wahyu yuha. Ma yantiqu anil hawa in tetapi illa Abu Sa'id wa auhayna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu memang kalau beliau bercakap, beliau tidak akan bercakap dengan hawanya lah, dengan hawanya, kerana segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan kalau ikutkan saya nak baca sikit kisah daripada kitab Tafrihus Tibyan, tapi kitab ni kita jauhi lama jadi bahasa dia agak klasik lah, tapi tak baca semualah. Kat sini kitab ni dikarang kitab ni berceritakan mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikarang oleh ulama Nusantara kita. Jadi dalam kitab ini banyaklah kisah, hadis, ada banyak dalil-dalil yang menceritakan bolehnya buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kat luar sana dia tak suka sebagainya. Jadi orang tak faham sebenarnya ada dia punya dalil daripada ulama-ulama tersebut. Kalau kita menafikan dalil daripada ulama-ulama yang telah dihuraikan oleh ulama, yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama tertentu, siapalah kita kan, kita pun tak sampai darjat seperti mereka. Okey, jadi sebenarnya banyak kitab-kitab yang menulis mengenai kelebihan Nabi SAW dan Maulid itu sendiri. Kalau orang Kelantan sebut maulud, majlis maulud, sama je lah maulud tu beranak, maulid tu hari kelahiran. Okey. Jadi Maulid Nabi SAW ada beberapa hadis dan beberapa perkataan sahabat dan ulama yang menyatakan kelebihan perbuatan Maulid Nabi SAW. Dan kurang dan iaitu katanya sabda Nabi SAW, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah.
berkata Nabi SAW, siapa manfaat baginya pada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW yang lain, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan satu darham saja pada perbuatan maulid, seolah-olah ia telah menginfakkan satu gunung darham emas pada perang fi sabilillah. Itu adalah hadis Nabi. Ada juga kaul daripada kaulus sahabi. Okey, iaitu daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiquhu fil jannah. Siapa yang menginfakkan satu darham pada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya adalah ia taulannya di dalam syurga. Ada teman, ada peneman di dalam syurga. Dan telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidin Nabi sallallahu membesarkan maulid Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan akan Islam. Dan telah berkata Sayyidina Uthman, banyak Khalifah Ar-Rasyidin ni, Sayyidina Uthman bin Affan kata, man anfaqa dirhaman ala kirati maulid SAW faka'annama syahid waqa'ahu badar wa hunain. Siapa yang menginfakkan satu darham membaca maulid Nabi SAW, maka seolah-olah dia telah hadir dalam perang Badar dan perang Hunain. Besar tu. Dan berkata juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man azama maulidin Nabi SAW la yakhruju min dunya illa bil iman. Barang siapa yang membesarkan maulid Nabi SAW, nescaya ia keluar daripada dunia melainkan dengan iman. Jadi memang terdapat banyak galakan daripada Nabi sendiri SAW, daripada para sahabat sendiri. Okay. Hatta Nabi SAW pun meraihkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Ada hadis famous, saya tak ingatlah matannya apa. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap Isnin? Dia kata, kerana aku meraihkan hari lahir aku. Okay. Dan guru saya juga pernah ditanya bagaimana kita nak bergembira dengan hari kelahiran Nabi SAW. Dia pernah ditanya, kaifa nafrah bil maulid. Bahasa Arab je lah. Bagaimana nak bergembira? Jadi guru saya kata, soalan ini tidak patut ditanya. Tidak patut ditanya bagaimana nak bergembira dengan maulid Nabi, dengan hadirnya kelahiran Nabi. Sebab seolah-olah orang tu nak tanya, bagaimana nak gembira? How to be happy? Macam ni kalau orang gila pun dia tak pernah nak search dan tanya orang macam mana nak jadi gembira, tak pernah. Jadi soalan itu tak sepatutnya ditanyalah, tapi guru saya dia jawab juga soalan itu. Okey, pada dasarnya tidak ada satu nas yang khusus pun mengatakan maulid. Akan tetapi ada orang kata maulid Nabi hanya boleh diraihkan dengan solat saja. Okey, betul. Nak solat sunat banyak, dipersilakan. Kerana itu adalah haknya. Tapi bagaimana pula orang yang nak rasa gembira dengan buat jamuan? Kerana para sahabat juga, para ulama dulu memang banyak menganjurkan jamuan ketika maulid Nabi SAW. Kerana dalam jamuan itu juga bukan sahaja kita menginfakkan harta kita seperti mana dalam hadis tadi sebut, tapi kita juga mengeratkan silaturahim dan bergembira dengan Nabi SAW. Jadi buat jamu makan tak ada masalah. Kalau guru saya kata nak tidur pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia rasa dia gembira dan kelahiran Nabi, dia nak tidur sepanjang hari, itu adalah hak dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau nak tengok movie, sekarang Netflix banyak cerita baru. Netflix, kalau nak tengok Netflix pun boleh. Tidak ada nas yang mentahrimkan. Cerita elok lah. Okey. Jadi tak ada masalah, fleksibel di sini cara kita nak meraihkan maulid. Tapi secara lazimnya, secara biasanya,
di Malaysia ataupun di mana-mana, kita berkumpul, kita baca Quran, kita berselawat, kita berqasidah, kita membaca maulid, kisah-kisah Nabi SAW, hari kelahirannya. Itulah cara yang bagi saya terbaik, bagi saya terbaik, kerana di situ dia selit baca Quran, selawat, adanya kisah-kisah Nabi SAW. Mungkin ada pertandingan nasyid, pertandingan sebagainya. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk menambahkan hub cinta kita kepada Nabi SAW. Hub ni bahasa Arab lah, hub cinta. Soal cinta hub ni dia ada dua huruf tau, huruf ha dengan ba. Okey, perkataan hub. Jadi guru saya pernah kata hub bukan semata-mata lidah, kerana cinta itu tidak boleh semata-mata dengan lidah. Sebab tu dia dipilih hub. Okey. Jadi cinta tu perlu dizahirkan. Macam mana kita nak zahirkan, itu depends, terpulang pada masing-masing. Macam mana kita nak menzahirkan cinta, seperti mana kita nak menzahirkan cinta kepada seseorang. Tapi tidak ada cara yang khusus. Macam mana nak meluahkan cinta, tak ada. Terpulang fleksibel. Okey, semuanya mubah. Okey, mubah tu haruslah, tidak ada masalah. Okey, jadi yang tak bolehnya macam untuk menyambut Maulid Nabi, itu salah lah, kerana ada nas yang melarang haramnya arak ataupun berkumpul ramai-ramai, hisap dadah, hisap ganja dan sebagainya, yang melarang bertentangan dengan undang-undang. Jadi perkara-perkara tersebut haram lah secara jelas. Yang mengatakan maulid ni hulu ni maksudnya melampau batas. Biasa dengar tak kata orang buat maulid ni hulu. Relax-relax je lah, kita baca Quran je lah, tak salah sebenarnya. Okey, guru saya pernah kata maulid ini bukan hulu, akan tetapi ulu. Itulah di perkataan kalam yang sedap lah dia dengar. Maulid ini adalah bukan ulu, akan tetapi ulu. Kalau saya terjemahkan, menyambut Maulid Nabi SAW itu bukanlah melampaui batas, akan tetapi ulu. Ulu ni maksudnya tinggi, meninggikan. Itu kalam-kalam orang soleh, kalam-kalam orang soleh ni tak ada masalah, kita boleh guna. Kita ada sumber memanglah Al-Quran, hadis, kaul sahabat, dan juga kaul-kaul daripada ulama-ulama kita, tak ada masalah. Jadi kalau orang yang dalam bidang fiqh, dia tidak terbatas hanya Quran dan hadis sahaja. Dia luas, skop dia luas. Ada banyak lagi kaedah-kaedah maqasid syariah dan sebagainya. Saya tak cerita kat sini lah. Saya pun tak kerti sangat benda-benda macam tu. Okay? Jadi dia luas. Dia punya nak menghukum tu dia kena tengok banyak skop. Okey, banyak skop. Okey, jadi bergembiralah dengan Nabi SAW. Jadi kita boleh buat sama-sama kan. Kita boleh ajak keluarga kita, family kita. Sekarang kita dah boleh rentas negeri kan. Berita baik. Merentas negeri. Suka merentas negeri, balik kampung. Boleh buat makan, barbecue ramai-ramai. Contohlah barbecue ke bakar-bakar. Yang dah lama tak jumpa. Nak buat ketupat pun tak ada masalah. Nak buat rendang pun tak ada masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu antara antara kelebihan dan kemuliaan Nabi SAW pada bulan Maulid. Okey, seterusnya guru saya juga pernah berkata orang yang menyambut Maulid ni, ada yang mengatakan orang yang menyambut Maulid ni seolah-olah memuji Nabi berlebih-lebihan, sehingga mengatakan seperti mana orang Kristian, orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salam. Biasa dengar tak? Ada yang dengar cakap yang tu. Ada orang yang anti Maulid Nabi SAW, dia kata orang Nasrani dulu memuji Nabi sampai jadikan Nabi Isa tu Tuhan. Ini kena faham satu perkara kat sini. Okey, kalau kita tanya, adakah kita sembah Allah kerana mencipta? Macam mana kita nak jawab? Adakah kita
Kalau kita kata Allah, kita sembah Allah kerana Allah itu boleh mencipta, maka apa bezanya dengan Nabi Isa alaihi salam yang mana beliau berkebolehan untuk mencipta kelawar. Ada sebahagian kata bukan kelawar, ada kata burung. Burung menghidupkan burung tersebut. Jadi kata guru saya, dia ada muqtadayat al-uluhiyah. Yang ni beza orang Islam, kita ada muqtadayat al-uluhiyah, ciri-ciri ketuhanan ataupun perlembagaan ketuhanan. Ataupun kat sekolah kita belajar sifat 20. Tapi guru saya disimplify menjadi 4 je. Apa 4 ni? 4 sifat ni, kalau ada dalam Google Meet kita ni 66 orang ni, kalau ada dalam 66 orang ni salah satu sifat 4 ni, sekarang juga saya bersedia untuk menyembahnya. Kalau ada lah. Tapi kita tengok dah apa sifat-sifat tu. Yang pertama, as-sabqu. As-sabqu. As-sabqu maksudnya awal, tidak ada permulaan. Kalau sifat 20 kita sebut sebagai tidak ada permulaan. Jadi guru saya juga ada mensyarahkan, seseorang itu menyambut maulid Nabi SAW menunjukkan akidahnya benar. Siapa yang menyambut maulid Nabi SAW menunjukkan akidahnya benar. Sebab apa? Sebab dia telah menafikan yang Nabi itu memiliki sifat as-sabqu itu. Senang faham, as-sabqu itu adalah orang yang as-sabqu itu adalah sifat Tuhan yang mana kita tahu kalau orang tu ada satu birthday, hari jadi. Kalau orang tu ada birthday, maka automatik dia tidak ada sifat as-sabqu ini. Kerana dia ada permulaan. Jadi Nabi SAW ada permulaannya, ada tarikh lahirnya. Okey, ada tarikh dia dilahirkan. Jadi automatik Nabi SAW tidak layak menjadi Tuhan sebab tidak memiliki sifat as-sabqu. Dua, muqtadayat al-uluhiyah yang kedua, al-itlaq. Al-itlaq. Al-itlaq bermaksud tidak ada had, no limit. Contohnya sifat dermawan. Sifat dermawan kita lah, contohlah kita hanya mampu bersedekah, menginfak harta kita kepada orang tertentu saja. Mungkin keluarga kita. Kita tak mampu nak bersedekah kat satu bumi, tak boleh. Semua negara tak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat pemurahnya tidak ada limit, tidak ada batasan. Jadi kat situ pun kita tidak ada seorang pun, tak ada siapa-siapa pun yang tak ada limit. Semua ada limit. Kan, hatta akaun bank kita pun ada limit, kan. Dia tak boleh okay? Dia ada limit jumlah yang boleh masuk. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah as-sarmadiyah. Okey, as-sarmadiyah ni maksudnya berkekalan, kekal. Dia menggunakan perkataan as-sarmadiyah. Kekal maksudnya akhir bila intiha. Maksudnya dialah yang akhir tapi tidak ada pengakhiran. Tidak ada akhir dan tanpa pengakhiran. Maksudnya Allah ni tidak ada penamatnya. Okey, berbeza dengan kita lah. Kita ni semua ada tarikh mati, cuma tak tahu bila. Semua tahu kita ada tarikh mati, dan setiap benda ada tarikh expirednya. Dia ada masa, dia due date dia. Sedangkan Allah tidak ada. Dan yang keempat, sifat Allah yang keempat adalah az-zatiyah. Az-zatiyah. Az-zatiyah ni maksudnya tidak ada yang memberi bahan dan tidak ada yang mengajarkannya. Tidak ada memberi bahan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang memberi bahan kepadanya. Contohnya Allah nak membuat bumi. Tidak ada sesiapa pun yang mampu yang memberi tanah, yang memberi air nak mencipta bumi. Sedangkan kita, segala ilmu yang kita dapat mesti dah perlu ada guru. Mestilah ada guru, mestilah belajar, mestilah ada bahan bantu mengajar. Barulah kita boleh memahami ilmu tersebut. Bagi Allah Ta'ala tidak ada benda seperti itu. Jadi 4 perkara muqtada al-uluhiyah inilah yang dimiliki hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihi salam
Nabi Isa alaihi salam dia dilahirkan, dia bukan Tuhan lah. Jadi kalau orang tu kata nak memuji Nabi SAW tu, dia kena faham. Jadi berbalik kepada Nabi Isa alaihi salam tadi, di mana orang memuji beliau sehingga menjadi Tuhan kerana mereka gagal memahami muqtada al-uluhiyah. Mereka gagal untuk faham tauhid itu sendiri. Jadi sampai ke tahap itu. Mereka juga ada mengarang kitab-kitab qasidah yang banyak untuk memuji Nabi. Takkanlah ulama-ulama dahulu tidak aware, tidak sedar kalau dia boleh akidah tu boleh diseleweng dan sebagainya. Sudah tentu mereka lebih arif. Mereka lebih arif, kenapa boleh dilaksanakan itu. Okey, antara sebabnya itulah sifat 20. Ya, saya tak mahir sangat sifat 20 ni. Pernah belajar tapi nak syarah satu-satu tu kurang. Saya lebih pegang pada yang syekh saya lah, Muqtada al-Uluhiyah. Intipatinya sama. Para sahabat pun ramai yang memuji Nabi SAW. Saya banyaklah hadis-hadisnya saya tak tahu, saya tak ingat. Saya tak ingat hadis mengenai sahabat yang memuji, tapi banyak mengenai itu. Okey, jadi kita digalakkan untuk sama-sama rasa gembira dengan Maulid Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Okey, kalau isu orang kata orang sambut Maulid tapi dalam masa sama tinggal solat. Itu bukan isu yang patut diangkat. Okey. Itu memang problem juga tu. Orang beria pergi sambut Maulid Nabi SAW tapi di dalam masa sama dia tak solat. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita doa je lah baik-baik. Mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi SAW ni Allah ubah dia, beri hidayah dia supaya tidak meninggalkan solat. Kita jangan hukum orang tu. Kadang orang dia suka twist kan, twist. Jadi benda tu itu masuk orang yang fasik. Benda halal tapi kita mengharamkan, ataupun menghalalkan benda yang diharamkan pun boleh jadi jatuh fasik. Itulah setakat yang diberitahu oleh guru saya. Okey, semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Bergembiralah dengan Nabi SAW, kerana tanpa baginda kita tak mungkin dapat syafaat Nabi SAW. Itulah satu-satunya jalan ke syurga, iaitu dengan syafaat Nabi SAW. Okey, tanpa Nabi SAW juga tidak wujudlah semua alam ini. Okey, tidak wujudlah semua alam ini. Jadi dengan kita berselawat, banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okey, lagi-lagi malam Jumaat ni, amalkanlah, bacalah surah Al-Kahfi ke surah Yasin ke, selawatlah ke atas Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakat. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadilul Ustaz Ahmad Fahmi bin Ahmad Mursyid di atas perkongsian ilmu itu tadi. Moga-moga, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu tadi memberi manfaat untuk kita bersama. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Abdul Malik bin Muhammad selaku Guru Besar SK Gombak Utara untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan penolong-penolong kanan, guru-guru, staf-staf sokongan, mantan guru besar Sekolah Kebangsaan Gombak Utara, Puan Yus Asimah serta suami serta ahli keluarga yang lain, mantan guru-guru SK Gombak Utara dan juga staf-staf sokongan yang lain, ya. Saya di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ustaz-ustaz yang bertugas pada malam ini, Ustaz Fairul, Ustaz Mahsiswandi, Ustaz Ahmad Fahmi, ya, yang telah menyampaikan tazkirah,
dan semoga kita mendapat banyak manfaat daripadanya, ya. Dan bacaan Yasin juga pada malam ini kita khususkan, ya. Semoga Puan Yus, ya, kembali sihat, ya. Dapat meneruskan kehidupan seperti biasa, ya. Dan saya harap kita juga yang menyertai bacaan Yasin ini diberikan hidayah, petunjuk, keberkatan, ya, dalam meneruskan kehidupan kita sehari-harian, ya. Dan untuk sekolah kita, ya, hari ini dan minggu ini serta minggu sebelumnya kita sedang sibuk, ya, untuk membuka semula sekolah bagi untuk kemasukan semula murid-murid prasekolah pada minggu hadapan, ya. Kita berdoa agar semua urusan kita berjalan lancar, ya. Semoga urusan kita di sekolah dipermudahkan, dan seterusnya kehidupan kita pun mendapat berkat daripadanya. Rasa itu sahaja, ya. Tadi sehingga petang pun saya tengok ada ustaz dan ustazah masih lagi berada di sekolah, ya, melatih da'i kita yang akan bertanding di peringkat kebangsaan, ya. Jadi saya ucapkan semoga kita berjaya lah, ya. Sedikit sebanyak, ya, amalan-amalan baik yang kita buat ini memberi impak kepada keberjadian murid kita, ya. Kita lihat saban hari ada kejayaan-kejayaan yang kita capai. Hari ini bukan lagi setakat peringkat daerah, telah melangkau ke peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan, ya. Moga sekolah akan terus berjalan dengan baik dan kita semua, ya, mendapat kebaikan lah, ya, daripada ini. Untuk itu mungkin ada sepatah dua kata daripada Tuan Haji Ismail, ya. Saya mempersilakan Tuan Haji, kalau ada sepatah dua kata dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Malik? Baik. Alhamdulillah, pengurusi majlis, terima kasih, hebat malam ni. Syukur Alhamdulillah, terima kasih, ya, atas program malam ni. Kita teruskan lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan isteri saya bagi mudah-mudahan bertambah sehat, insyaAllah. Terima kasihlah kepada yang mengunjung. Itu saja nak malam ini. Terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih, Tuan Haji Ismail, ya. Dan juga Puan Yus serta ahli keluarga, ya. Sebenarnya majlis ni pun mengeratkan silaturahim antara kita semua, ya. Bukan setakat dengan Puan Yus saja, tapi ada ramai lagi bekas-bekas guru yang turut serta pada malam ini, bekas-bekas staf sokongan, ya. Kita dapat mengumpulkan kesemuanya dalam satu-satu masa. Ni Puan Yus, apa khabar Puan Yus? Alhamdulillah, nampak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua sihat, ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kurniakan sumbangan, berikan sumbangan kepada Kelab Guru SK Gombak Utara. Sama-sama ni kalau selalu. Semoga jadi penyebab untuk sembuh nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Semoga dapat dimanfaatkan. InsyaAllah. Okay. Itu saja. Terima salam kepada semua. Baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Puan Yus sihat, ya. Okey. Kita serahkan semula kepada Ustaz Muhammad Khairul. Dipersilakan. Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Guru Besar di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Selesai sudah majlis kita pada malam ini. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Akhir sekali,
sebagai pengakhiran majlis, marilah sama-sama kita manfaatkan kelonggaran demi kelonggaran yang diberikan oleh pihak berkuasa kepada kita semua dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan demi memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jangan leka dan alpa dengan kebebasan yang diberikan kepada kita semua. Memutuskan jangkitan COVID-19 adalah tanggungjawab kita bersama untuk menuju kehidupan endemik. Akhir sekali, saya mohon maaf sekiranya ada tersilap bicara, terkasar bahasa sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.